Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulakan kuliah subuh kita di pagi Sayyidul Ayyam, pagi Jumaat yang penuh barakah ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Dan kita sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita. Andainya ia masih hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik untuknya beribadat pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tetapkan imannya, dan Allah Ta'ala menjemputnya dalam suasana husnul khatimah. Andainya ibu bapa kita telah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah kita ini Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, Allah Ta'ala ringankan seksa kuburnya, dan Allah Ta'ala pilih ruh kedua ibu bapa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanal muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dijemput dan dipilih oleh Allah Taala untuk menjadi tetamunya, yakni di rumah Allah Taala, masjid. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita semua sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Dan kita sambung lagi bicara kita, tadabbur kita dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi uqubati ahlil kabair, dan masih lagi dalam bab fi uqubatin narikis salah, iaitu berkaitan dengan seksa orang yang meninggalkan sembahyang, yang merek-rek. Dan kita telah sama-sama dengar pada minggu yang lalu seksa yang di dunia ni, ketika di dunia negara. Dan pagi ni kita lihat seksa yang seterusnya, iaitu apa jua suatu daripada rupa seksa pada ketika matinya. Orang yang merengek-rengekkan, yang memudah-mudahkan, ambil mudah je sembahyang. Orang yang acuh tak acuh. Dan tiga perkara itu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah pada mati dia mati dalam keadaan kehinaan. Suasana dia, keadaan dia, tempat dia tu ada di antara ciri-ciri orang mati hina, su'il khatimah. Mati tempat hak tak comel lah. Bayar sendirilah tempat tak comel. Mati dalam kehinaan. Tengah buat kerjaan hak tak molek. Buat kerjaan hak tak molek. Kita kias sendirilah kerjaan hak tak molek ni. Dah mati tempat main ni, tengah duk nau. Muka ramas lagi orang kan. Siapa beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, mungkin juta, tengah duk lopak. Nak gitu duk suka-suka, panah orang lagi ke apa gini, kabar-kabar. Matilah keadaan demikian. Tapi di sisi Allah Ta'ala, wallah. Tapi kita tengok keadaan tempat tu adalah tempat yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi boleh bayar lah, makna mati dalam kehinaan nak kata.
Dalam kitab Alam Barzah dia sebut, dalam suatu riwayat disebutkan tatkala ruh berpisah daripada tubuh, maka ia dipanggil dari langit dengan 3 kali jerit, 3 laungan. Wahai anak Adam, apakah kamu meninggalkan dunia ataukah dunia meninggalkan kamu? Inilah orang tanya. Mu tinggal dunia ke ataupun dunia tinggalmu? Lain tu dok. Kita ni tinggal dunia ke kita dunia tinggal kita? Biar kita tinggal dunia tak apa. Jangan kira dunia tinggal kita. Pasal apa? Pasal tak ada sekarang. Jadi bila kita tinggal dunia, waktu belum mati tu pun kita tinggal dunia dah. Dunia yang lara. Dunia yang lara. Qad aflahal mu'minuna allazina idza fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, orang yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat, pertamanya semaya dia tu semaya khusyuk. Di antara ciri-ciri cara nak jadi khusyuk, Nabi ajar kita semaya Jumaat. Semaya Jumaat ni di antara ciri orang yang menjurus ke arah semaya dia tu semaya khusyuk. Jangan pula kita kata semaya sore tu jadi khusyuk. Terbalik lah. Jadi kita menyangkal apa yang Rasulullah sebut. Anil lagwi mu'ridun, dan orang yang mendapat kejayaan dunia akhirat ni, dia tak ada benda yang lara, benda yang buang masa kosong, tidak memberi faedah dunia dan akhirat. Yang dia meninggalkan dunia yang lara, yang tidak memberi manfaat dunia dan akhirat. Nak ni. Jadi waktu dekat nak mati tu, itulah roh itu bila nak pisah, suara daripada langit duk laung, apakah kamu meninggalkan dunia ataukah dunia meninggalkan kamu? Jadi lah ni lagilah, jangan widah sapati tu, lah ni lagi kita tinggal dah dunia. Tapi alhamdulillah banyak dah kita tinggal dunia. Banyak dah kita tinggal dunia yang lara, tak say dah lah ni. Dah alhamdulillah dah tu. Tapi kalau di usia kita ni masih nak lagi benda-benda, cuba bayarkanlah. Dah kalau umur sepa kita ni, umur sepa pada. Dia dia tak tengok bola malam Liverpool lawan apa? Liverpool lawan apa? Dah Manchester ke apa kan? Cuma kita pun kejut, Pak Allah pada. Mana di usia pada tu bukan kakak tu dah kecil. Dia kena kecil kena pagi tadi mana demo tak ada nampak subuh. Hilir bunyi kata. Ni royak malam dia tak tengok ke MU lawan Liverpool. Kita nak siap ke dia kecil. Contoh gitulah. Ada ke pagi ni? Mana ni? Yang kedua dia kata, apakah kamu mengumpulkan dunia ataukah dunia mengumpul kamu? Mu kupu dunia ke ataupun dunia kupumu? Tinggi tak balarah dia, mantik dia. Mu kupu dunia ke? Turun pagi kelik gelap, turun gelap kelik pagi, turun pagi kelik gelap. Daripada tua sampai muda, daripada dulu sampai kala ni tak berhenti-henti nak gitu. Mari hamba bagi tazkirah kau set-set patching ya. Set-set patching termasuk hamba lah. Dia jemput, dia ada reunion untuk set-set patching. Hamba kata sahabat-sahabat semua, hamba kata cuba kita bayar. Dulu waktu kita kecil-kecil dulu, kita kecek dengan saing kita, mu nak sekolah mana? Mu nak sekolah mana? Aku nak sekolah pergi-pergi, ayah aku nak atas sekolah. Sekolah kebahasaan mana-mana. Masa di sekolah kebahasaan, kita kecek dengan saing-saing kita.
Lepas pada dejah ni mu nak pergi ngaji mana? Ayah aku nak suruh ngaji sini, sekolah harap, MSN, macam-macam lah. Kita kecek. Bila kita duduk di sekolah menengah, kita kecek juga dengan sains-sains kita. Habis SPM ni, kalau mau SPM gapa mu nak masuk universiti mana? Aku nak pergi sini, go ni. Kecek lah kita. Pun masuk universiti. Bila kita duduk universiti, kita kecek pula. Nanti tu pergi universiti ni, nak kerja ke dia? Pegawai gua tu, pegawai gua ni, kerja gua tu, kerja gua. Bila sudah kerja dah, di akhir-akhir ujung 4-5 tahun, bila dia mau nak pecek. Kawai tahun depan, kawai akhir tahun, kawai 2 tahun lagi. Kita akan kecek buat pecek. Sekarang ni sahabat-sahabat semua, kita pecek belakang dah. Gap dia kita kecek. Kita kecek bahasa kita, ungkapan yang kita sebut menjuruh ke arah mati. Ke arah mati. Gap dia kita kecek. Sihat kau dia mula ni. Uzur kau tak tahulah tah hari ni, tah esok lusa, tahulah nak mati. Maknanya sedar atau tidak, percakapan kita itu menjurus ke arah mati. Walaupun dia kata tahulah mati dah kau tak ada. Tapi maknanya kita kecek tu pergi ke got. Jadi kalaulah kita berada dalam suasana lagu tu, sekarang ni kita kecek menjurus ke arah selangkah lagi berada di ambang kematian. Kalau kita bergelombang lagi, turun pagi kelik gelap, turun gelap kelik pagi, cari kakak. Betul-betul kita nak tinggal kau hidup. Kalau sekadar kita nak makan sekelamin yang kata anak-anak kita lepas, amal wayak kau pecing ni. Bukan pokok kita satu ada tak pecing, ada tak pecing, tak ada satu lah. Bukan salah lah. Cuma nak royak pokok kita. Bukan tak boleh cari kata. Tapi siapa kau meninggalkan semaya Jumaat, meninggal dengan orang ngajar, meninggal baca Quran, meninggalkan belajar Quran. Apa dia orang kata kita ni? Geria kita lagi. Betul-betul kita turun pagi kelik gelap kerja betul-betul lumuh supaya kita muda-muda dulu mula-mula kerja kata. Fikir tak kita betul-betul nak tinggal kat orang hidup. Nak suruh orang hidup seni. Kita tak mikir langsung lah untuk kesenangan kita dalam kubur. Kamu ya. Apa yang kita sapa kita mu tu sebenarnya pasal takut anak bini kita susah. Takut dia kita tak ada, anak bini kita susah, anak-anak kita susah. Kita nak tak mana Allah Ta'ala? Bahawa Allah Ta'ala kita nak tak mana? Ya kita berasa bila kita tak ada, anak kita akan susah kalau kita tak tinggal kau tu, tak tinggal kau ni. Bukan salah cari, tapi biar siapa tika, biar kena dengan masuk. Masuk kita ni tak ada masa dah, berada di ambang kematian. Dia teruskanlah kerja-kerja dia muda lagi. Kita duduk setahun ni balik mikir lagi, takut anak kita susah buat tu. Nak tinggal harta setinggal sebanyak-banyak ni. Jadi kita fikir kata, ni dia kalau sasaran kita kata ni hok mari uzur pun ada ni, hok mari uzur kata. Hok 2 kali seminggu kena macam-macam lah sasaran gitu kata. Jadi kalau kita tidak mengorok langkah untuk lagi cari masjid, tak mengorok langkah lagi cari semaya Jumaat, baca Quran, kita tidak ajar lagi diri kita supaya hari-hari baca Quran, kita iktibarkan sedekah, tiap hari kita sedekah. Ambo ulangi sekali lagi lah, kalau ambo tulis pun minta maaf bagi motivasi. Sebelum Ramadan ada pak cik tu, bukanlah dia ustaz, bukan tu imam, bukan orang alim sangat, biasa-biasa gitu. Dia pergi jumpa tu imam nak tukar piti halus, pasal dia tahu di masjid ni banyak piti halus. Dia tukar 900 di masjid, banyaklah piti halusnya. Kalau hak 100, hak 50 tu dia tersalah bubuh tu. Pagi esok dia tanya pula, Haji ada tak kau 100? Ada so. Main aku tu aku salah bubuh. Banyak dengan piti halus. Tu imam kata ke dia, tu imam kata Allah awalnya untuk kapitih.
Raya dok lagi, poso pun dok lagi. Dia kata dok. Ambo tukar tu, ambo nak sedekah 10 hias sehari. 300 untuk bini ambo, 300 ambo. Bila ambo mari semaya, subuh, ambo bubuh 5 hias. Ambo mari semaya isyak, nak mari semaya tarawih, ambo bubuh 5 hias. Cuba bayar ke tiap-tiap malam ambo bubuh tu, kena malam tu qadar. Pasal malam tu qadar tidak semestinya 27. Tidak qati'i 29, tidak qati'i 25. Mungkin bermula 1 Ramadan tu Lailatul Qadar. Kerja Allah Taala berlaku. Pasal tak ada yang qati'i mengatakan malam tu. Cuma dikatakan gini gitu. Dan masuknya Lailatul Qadar tu adalah bermula daripada maghrib sehingga ke habis subuh. Betul lah malam tu saya bubuh 5 ya. Cuba bayarkan 83 tahun 4 bulan saya bersedekah sebanyak mana. Jadi sebab itu saya tukar fitih awal-awal, saya tak sip. Pun bila mari, tak ingat buat fitih. Fitih besar, tak sip. Jadi dia ada planning, ada perancangan, ada target. Makna sehari dia ke mana-mana hujan panas ribut pun dia nak sedekah juga 10 riyal. Nak royaknya orang dalam melakukan amal ibadat ada perancangan sampai gitu mau sekali. Kita ni tak ada perancangan. Kita pakai gitu dulu. Kalau pergi sebanyak orang pergi dengan tak khabar gitu. Kena nyajar pun dengan tak khabar gitu. Awal-awal lagi kita ambil tepi dah tempat-tempat senang kita nak landing. Nak begitu. Pun klik. Siapa-siapa tengok dia tu dah kona klik. Baik klik nanti tu dia aku tu. Kita bayar 90 hias bulan gitu. Apakah kamu mengumpulkan dunia ataukah dunia mengumpul kamu? Adakah kamu mematikan dunia ataukah dunia mematikan kamu? Mematikan dunia ataupun dunia mematimu? Biar kita mematikan dunia, jangan dunia mati kita. Lah ni lagi kita mati dah dunia. Taksir dah. Dia mutasawwak lah warna pun. Kawan minta maaf. Dulu tak apalah. Lah ni kau minta maaf. Ngori iso ke mana-mana pun kawan kena pergi dengan orang ngajar. Kau tak cara siapa dia ngajar pun apa pun. Dia mutasahajak lah ke. Itu mati ke dunia. Memang kawan minat. Dulu memang kawan minat sungguh. Nak gitu. Tapi lah ni tak taksir dah. Kau taksir dah. Walaupun kawan faham, kau tak faham, kau nak pergi duduk dengan orang ngajar. Kau nak duduk dalam majlis ilmu yang dikatakan satu hari satu malam Tuhan turun rahmat, 1000 rahmat. 999 rahmat adalah untuk orang yang duduk menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Satu rahmat selain daripada itu. Rugi kita tuan-tuan, rugi kita. Di ujung-ujung usia kita ni kita tidak rebut. Di masjid pada Pak Ahmad kita sendiri, sini pun nak ayat bunyi. Tiap-tiap malam kita cari pengkuliah kitab-kitab yang menjurus ke arah baiki diri, baiki amal ibadat kita. Tasawuf ada, tauhid ada. Tapi kita tidak pernah lagi tengok siapa ke 3 soh 4 soh. Nak gitu. Nak kata pergi denung pun lebih kurang tu juga nak gitu. Siapa tu imam pun dia mari sini kat denung tak ada orang juga ustaz dia kata. Takut dia pergi Ibrahimi tu imam Ibrahimi pula kata serupa juga tak ada juga dia kata. Takut dia tukar pergi panggung dekat gitu. Tanya Zaid panggung tu kata tahulah ustaz orang ngajar tak pernah mengajar tak ada orang juga nak gitu. Cari apa duduk pun nak. Allahu Akbar. Suka bini dia. Betul nikah dengan abang. Tak ada pergi kuana. Perumah. Tak ada dah cari sepotong lelaki hamba. Tak ikat marah suruh pergi mana-mana. Duduk dong perumah sungguhlah untuk lelaki hamba. Betul hamba. Nak gitu. Sejik tak pergi kat judi tak pergi belakang. Dia kata betul.
Hak sebelah rumah tu pula kata, betul ni kau ngabel nak itu. Esok gak boleh tu sampai ke akhirat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gi sama masjid. Dia gili tu. Balik sana pula dia tak siap bedo. Tak ada anak bini dia nak bermesra. Tengok tu gi pula dah subuh paklik kaki aku 9 ke apa. Lepas tu pergi kerja, lepas tu klik pula pergi pula zuhur ke apa. Metamna tengok siap anak tengok duk jerit tangga ngikut kata. Dia siap ke sebelah rumah pasal pergi masjid sama. Kau sebelah ni pula siap dia kalau mati dengan gitu gak tak ada satu sejik tak pergi. Dia duk siap gila siap. Jika mayat diletakkan di tempat untuk dimandikan, maka ia dipanggil 3 kali, teriakkan. Hak sani ni kat nak mati. Ni bila dah mayat tu duduk, ketika dimandikan tu dia dilarang lagi. Di mana tubuhmu yang kuat, bukankah sekarang kamu menjadi lemah? Mana dia bayang lagi? Mana? Tak ada dah. Mana dia bayang? Terus kecek lah. Lah ni boleh lah nak tapau tu, nak tapau ni, tapau tu, tapau ni. Dia tak kata tolak. Noh, kejam aku mau dah ketapa dah nak begitu. Mulut tu sedap lagi nak ya. Tapau tu, tapau ni gapo gini begitu. Di mana mulutmu yang bijak, bukankah sekarang kamu menjadi diam? Dulu kecek pandai. Orang royak gini kata begini, orang royak gini kata begini. Hak pergi masjid pula tentu laki masuk syurga. Kau tidak ustaz kau tahu kan ni. Hak pergi masjid pula tentu laki masuk syurga. Ni bukan kerana semai Kalau rahmat Allah Ta'ala, kata Tuhan nak bubuh dalam syurga, atas dia belakang. Dah kecek. Memang dia royak tu janda. Kita mai masjid pula tentu lagi masuk syurga. Kita fikir jalan macam lalu kat Mahraji ke depan ni golok baru hal tu. Raji kata boleh tentu lagi boleh hikai tu. Nak begitu. Jalan. Kalau orang fikir jalan nak pergi jalan tu boleh tentu lagi boleh hikai. Demo tu atas tangga jalan tak ada, tentu dah tak boleh. Kawan memang boleh tentu, tapi kalau pun kena jalan ni, demo jalan tak ada. Orang mari masjid ni boleh tentu lagi, hak tak mari masjid. Allah Ta'ala tidak bohongi janji dia. Allah Ta'ala tidak bohongi. Bila mu buat lagu ni, aku bubuh mu dalam syurga. Sebab itu kita pun berusaha, berikhtiar buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Bapa tu pasal nak cari mardatillah, nak cari redha Allah. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang turut perintah aku. Manusia juru takwa. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang berjaya. La'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang banyak berfikir. Semua ayat Quran Allah Ta'ala sebut gapo dia, Allah Ta'ala bubuh depan kalimah la'allakum, mudah-mudahan. Dengan membuat kerjaan ni, aku bubuh dalam syurga. Ni la'allakum, mudah-mudahan tak ada. Nak mudah-mudahan ke mana pergi pun tak. Musim diri celak mata pagi pun pergi tengok. Mudah-mudahan ada hak luruh. Pada adat, pada uruhnya, musim ni diri luruh. Mudah-mudahan kita pergi pun. Jalan sungguh. Nak begitu. Enggak semalam ribut gapo gini. Ni pohon tak ada, mudah-mudahan cari ke dia. Ibarat gitu lah. Di mana mulutmu yang bijak, pandai kecek, tarikat makrifat, kau habis pinggir keripat bahag dia.
Orang mari Zuhur dia duk taripak situ. Ramai. Kaji juga nak ayat begitu. Allah, pergi semaya pun kalau tidak ikhlas. Bagai ikhlas ni nak ayat kan. Allah Ta'ala ya tahu. Tak senilah lah kita. Tak senilah. Kalau kita buat orang tengok, orang kata riak. Buat orang tak tengok, kakak tu mari atas wujud pula. Nak kata dia? Nak kata dia? Bila buat satu kerja, manusia lain tak tahu. Tapi bisikan hati kita tu pun jadi wujud pula. Kita heret diri kita sendiri. Nak lari mana? Bila zahir lagu ni orang kata riak. Kita pun susu. Mari wujud pula. Nak lari ke mana? Ngelah kali kita dengan Allah Ta'ala lah. Bukan manusia yang menilai ke. Dia nak nunjuk dia. Nak nunjuk dia. Enggak dia fitih banyak ke. Kita pula pada manda nak pergi menilai ke orang tu. Enggak ni kadang berapa tak sewi senyap-senyap. Dia tunjuk ke orang kan dia. Senyap-senyap pula ke. Jadi wujud pula. Nak lari mana? Dia tak nampak dia buat tapi dia royak. Suma'ah. Barang ni kita tak boleh nak menghukum ke orang. Dia antara dia dengan Allah Ta'ala. Sama ada dia tu riak ke, dia suma'ah ke, dia wujud ke, tiga perkara. Kalaulah riak, buat nak suruh orang tengok. Suma'ah, orang tak tengok tapi kita royak. Wujud, tengok bodak, royak bodak. Kita sore kecek oleh hati. Nak lari mana tuan-tuan? Siapa dia yang menilaikan semua kekakasan tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak usah kita lah. Tak sikit tengok nak riak tu, nak sahur tu. Iblis ni pandai. Jangan royak korang, biar orang tak tahu. Dia beragama, dia royak apa ni, wujud pula. Nak gitu. Nak lari mana? Betul tak? Kita betul dengan Allah Ta'ala lah. Istighfar. Lah mari istighfar. Haza fadlu min Rabbi. Sandang tu selalu. Lah mari haza fadlu min Rabbi. Ni adalah kelebihan daripada Allah Ta'ala. Bukan aku. Ajar diri kita. Seperti yang didoa oleh lelaki di zaman Nabi Sulaiman. Bila dia buat benda tu, nak gitu. Becok demo. Pandai demo. Dia pun dia ajar supaya mengatakan haza fadlu min Rabbi. Ini bukan kuasa aku ni. Ini bukan kehendak aku, ini kehendak Allah Ta'ala. Kita pakai kereta comel ke apa, kata comel kereta demo ke apa begini. Haza fadlu min Rabbi. Kita ajar diri kita. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi. Kalau Allah Ta'ala nak ambil sebentar, seolah begitu. Tuan bui ke apa dia kita pun. Dia sama ada pandai kita, kekuatan kita. Haza fadlu min Rabbi. Nak gitu. Di manakah semua kekasihmu? Bukankah mereka sekarang mengasingkan kamu? Mana? Julumus sahur seperti kapur ni anak beranakmu belaka. Situ sepupu, tepi ni pak saudara, waktu anak beranak, tak ada orang lain kapur ni. Kau semelih lembu sekor pada anak beranak ya. Nak kata. Mana ada orang haramu? Mana? Mereka kata mana? Aku nak tengok amalanmu ya. Maksud royak lah. Hak waris mu kau gapamu, kamu tak maya, kamu tak mari masjid. Dia. Nak sahur ke dia? Tak ada lah. Tok mana habislah kau tu.
Dikala mayat diletakkan di tempat kapan, hak sani bila mandi. Bila letak tempat kapan pula, ia dipanggil dengan 3 kali jeritan. Wahai anak Adam, pergilah kamu ke tempat yang jauh tanpa membawa bekal. Tak sayu kita bahasa. Ini muslimin muslimat, saat-saat yang kita sedang nanti-nantikan. Ni, ambo, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang menanti saat ini. Hak hidup duk gegar-gegar, kita hak duk selebing dia. Sebab tu dalam kuliah-kuliah saya kata, tolong hayatilah kakak ni. Janganlah anak-anak hak hidup tu tak boleh ambil gambar, tah, buat video lah berapa begini. Si mayat ni nak perang bergelombang dengan siapa gini mu. Dia tak si tu kakak tu, entah sahok rakyat lah, lepas tu mu pakat tengok dalam video, dalam tim. Aku nak baca Al-Fatihah mu, aku nak baca Al-Quran mu. Aku duk selebing di atas tu. Nak ya. Sebab itulah dia kata, mayat ni dia kata lagi baik, lagi cepat. Cepat dikebumikan lagi baik. Cepat dikebumikan lagi baik. Pasal dia tak si ni. Pasal dia duk berhadapan dengan benda ni, hak hidup tak uti bahasa. Hak hidup tak uti bahasa. Ketika ambo kerja dulu, ambo sarankan kepada muslimat. Dia ada kumpulan dia muslimat. Bila dia pergi ziarah orang mati, popok dia tu duduk dapur tu. Dia duduk dapur popok dia. Oh jantan ni mari ziarah kat mana. Dia duduk dapur popok dia. Ambo sarankan dia pergi ramai-ramai, dia boleh khatam 30 juzuk selalu. Dia tidak pergi saja. Popok dia tu dia ada Quran juzuk tu, dia duduk dapur popok dia tu. Dia rancangin Felda senang lah pasal menggoreng ramai. Lepas tu masyarakat kelompok tu gitu. Amat saran kayak gitu lah. Jangan pergi ziarah saja. Antaranya Felda kemain 1, kemain 2, Perasu, hak setahu ambo, Ciku 5. Bila dia pergi, popok muslimat dia tu pun dapur tu 30 juzuk dia boleh khatam selalu buat dia. Dia bagi buat dia. Kita duk opohong pauh boh ngasaak ngejong. Mati bila, tanah bila. Bantu kat tu email berkata, leka siapa dia nak sembahyang tu naik ni. Tak naik pun. Naik dan keluar cemar. Dia tahu dah pergi kat orang mati. Bakal keluar cemar. Tahu tak akan keluar dalam. Tak akan luar dalam, tak boleh banyak-banyak. So kodor ke. Tak ada lah perkhidmatan, khidmat terakhir kita kepada sahabat kita semayang-mayang. Sekali kita semayang-mayang ke orang, Allah Ta'ala jadikan satu malaikat untuk kita. Dan malaikat itu menanti-nanti untuk semayang-mayang kita pula. Ingat hak tu so dah. Ingat hak tu so. Cuba bayarkan mayat tolong semayang, malaikat tolong semayang mayat kita. Kalau bayarkan. Cara mana? Sebab itu bila kita pergi kat kematian, carilah peluang semayang mayat. Saja aku semayang mayat supaya tak imej semayang. Kalau tu email tu jatuh lah aku. Kalau tu email tino lah aku. Kalau tu email budak lah aku. Dah tak uti lajuk. Semayang Mekah mana? Banyak-banyak lah. Kau pergi Mekah ni umrah. Tak Arab duk royak. Kau Arab. Kita kata bunyi mayat. Jolok tu mayat-mayat dia kali. Kita tahu mayat mana? Berapa ramai orang. Lepas tu yang semayang kata tu, niat kan? Tidak niat sepatut email semayang. Kecuali kalau orang reti bahasa Arab ke apa pun ni nak begitu.
Ramah tu nak niat mana tu. Mayit ni seorang ya. Nak kata ke dia? Tak kena nak belajar. Tika tu orang kita aneh dah kita baru nak duduk belajar sini. Bukan dia. Pakai ngomong gitu ke lah. Asmaya ratik nak ini. Mau tak semaya dia ayat maya juga. Cuma tak tanya dia mau baca ke apa. Dia nanya orang lah. Dia mau tak kerti juga. Balas dia tak ada pasal. Ikut kita baca ke apa pun. Nak begitu. Nanya orang tu. Nak begitu. Tak ada tanya lah ke. Anak-anaknya. Pergi sana ada kita. Ni. Hak siap-siap pergi umrah tu. Hak pergi haji tu. Ayah minta maya mana ni? Kita des maya sana. Nak begitu. Dia mau baca ke apa? Tak tanya. Pun bakal jauh hak tu. Nak ayat. Aku semaya support imam semaya. Entar aku pertama teh mu duk baca sama dah. Selawat sama dah lepas semaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Gitu. Lepas tu yang ketiga yang keempat. Ikut tak dibaca senyap. Nak begitu. Orang turun. Pergi gula ambil. Nak ayat begitu. Orang pembuat alik ni, alik tabir ni. Selalu hamba wayak pesan dalam kuliah-kuliah muslimat hamba. Wayaklah ke suami. Hamba tak ada nak gapo dah habis. Hamba tak sida ke apa. Faham nak ke? Kita nak ya kalau kita mati dulu kita nak suruh habis mayat kita. Nak suruh habis timeh mayat kita. Mitohot tu. Nak ya. Bola hamba tak sida 2 ya berat, 4 ya berat, 5 ya berat. Pas hamba sendiri pun 90 dah berat ayat dia. Amunuknya amun nak suruh habis mayat tu habis timeh. Mu nyedek gora tak terkalu nak begitu. Biarlah dia kata gitu tak apa. Tapi dalam hati dia ketingat siapa dia mati. Siapa dia mati dia keingat. Apa? Arwah bini kawan. Minta kawan jadi ti'imih sebanyak-banyak. Kawan tak boleh. Dia akan mari berasa hina sehina-hina dia. Kakah dunia dia boleh beri belaka. Kakah dunia dia boleh beri belaka. Tapi kakah akhirat dia tak boleh beri. Dia akan mari telitah. Sebut dalam kata. Nak ya. Tapi kita orang jatuh tak sehusing lah. Dia tak akan sebut dah kata. Pasal cukup boleh dia nak suruh kita mati dulu pada dia. Takkan dia nak kata akan kita mati. Maknanya dia mati dulu pada kita. Tak sehusing dia tak minta nak begitu. Kalau paling pun dia kata kalau kita mati dulu kita tak rela dia mau naik orang yang tahu rumah. Suka Pak Roji. Dia nak benar tu tajuk tu. Allahu Rabbil. Dia kena gerak pagi-pagi ni pasal nampak ada hak tidur. Baik. Dikala mayat diletakkan di tempat kafan, ia dipanggil dengan 3 kali jeritan. Wahai anak Adam, pergilah kamu ke tempat yang jauh tanpa membawa bekal. Inilah kita duk mari semaya jemaah, mari dengar orang ngajar, zikir, baca Quran, belajar Quran. Tong luan, sedekah. Tu bekal kita dah tu. Bekal kita dah tu. Ni masjid kita nak tukar kapek ni. Piti tak cukup lagi. Bila-bila ada 3,500 baru ni. Kapek tu 7,000. Nak beli 7,000 ke bawah. Maknanya 4,000 lagi tak cukup. Cukuplah pagi ni. Cukup. Nak begitu. Kalau tak ada, klik ambil. Biar cukup. Minggu depan nak pergi beli dah ni. Nak begitu. Dan di luar sana pun, kalau ada hak dengar ni, pasal ni secara live ni, seluruh dunia, kalau ada hamba Allah Ta'ala yang bermurah hati untuk memberi sumbangan kapek di Masjid Al-Hidayah Tawiyamat, Masjid Itikaf pada Pak Ahmad ni, boleh layari, tengok ada nombor akaun tu. Bubuhlah. Lagi banyak lagi baik. Tuhan saja yang dapat membalas ni. Itulah bekal kita di akhirat kelak. Bekal kita. Nampak dunia ni gini je, tapi sebenarnya itulah pitih yang kita simpan di masjid ni lah yang kita nak guna dalam kubur dan juga di padang mahsyar. Pitih-pitih yang kita simpan masjid tu bukan pitih masjid bukan pitih masjid, pitih kita nak guna dalam kubur dan di padang mahsyar.
Kalau kita ngira lah ni, jawab sendirilah. Mana bekal kita? Ngelah kali kita duk tinggal kat orang hidup. Orang hidup lah sedap buat beli. Oh, sedap dia tu. Padan pun mula habah dia dulu tinggal petih banyak. Apa dia kaya dulu nak begitu. Tu anak dia orang ni. Tak ada dah lah ni, habis dah kotik jual bakar semua. Ya kita nak kubur tak ada kau sekarang habis. Jadi balance kalah. Hak nak anak bini hak kita nak buat bekal gitu. Dah. Kita masih lagi memerlukan dalam 3-4 ribu lagi. Lagi yang kedua dia kata, keluarlah kamu daripada rumahmu dan tidak usah kembali lagi. Soro hamba. Gigi. Dan memang tak akan kembali lagi. Cikgu. Ambo, cikgu, siapa pun terbayar tu. Orang waktu tubik daripada rumah kita tu. Usung gitu waktu tubik. Buat naik van jenazah kau ikutlah ke dia ikut demo lah tikut tu. Dan monyok belakang nampak anak bini pun nampak sedih belakang macam suasana. Bila-bila masa sahaja. Dah bila-bila masa sahaja. Yang boleh kata keluarlah kamu daripada rumahmu. Lah ni bolehlah saya rumah. Sebab itu selalu dalam kuliah hamba kata, bapa yang bila kita azan Allahu Akbar diulang-ulangi sampai 4 kali. Kalimah lain 2 kali, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat 2 kali. Tapi Allahu Akbar ni kan Allah Taala sebut 4 kali. Pasal Allah Taala ulang-ulangi pasal minta uti bahasa. Kena uli acak. Dalam keadaan uli acak minta uti. Allahu Akbar. Aku lebih besar daripada kakak lain. Kalau meletakkan aku yang maha besar, enggak. Tapi nampak kakak lain lebih besar pada aku. Celek mata pagi muterkai ke kakak-kakak lain. Aku Allahu Akbar, urusan aku lebih besar pada urusanmu. Allahu Akbar, rumah aku lebih besar pada rumahmu. Tapi nampak rumahmu lebih besar pada rumah aku. Yakni besar hakikat. Memanglah kita tengok ke surah balasah ni dengan rumah demo luah rumah kita lagi. Cukup kakah rumah kita lagi. Tapi hakikatnya rumah aku lebih besar. Kerana rumah aku lah yang akan menolongmu ketika mu berada di siratal mustaqim. Bila mu nak menyerah siratal mustaqim, mu takut berlaku apa-apa mu. Mereka kata apa tak dimerah? Kami takut jatuh bawah tu neraka. Atas dunia dulu mu nyemerah dengan kau dia. Nyemerah laut, nyemerah sungai, mu naik ke dia? Kami naik kapal, perahu, sampai, speedboat, rakit, bagai-bagai kita sebut. Maka di waktu itu malaikat datangkan masjid-masjid kita semaya sebagai kenderaan untuk kita melalui siratal mustaqim. Lihat dia. Lebih besar rumah aku pada rumahmu. Tapi mu saya rumahmu tu tak apa, duduk. Sampai ketika mu akan tinggal rumahmu seperti yang dikatakan, keluarlah kamu daripada rumahmu. Orang lain pula masuk. Tak apa kalau lain masuk. Takut pakai tinggal gitu ya. Menggosok kelamin mati belakang dah. Banyak kita tengok di perjalanan kita. Dulu kita tengok rumah tu riuh rendah sebagainya. Hari ni sunyi sepi. Apa? Tak ada dah. Tok laki dia mati dah, tinggal dia seorang. Dia tak duduk dah, dia pergi rumah anak dia tu. Mana Seremban, Putrajaya ke apa. Dia takut duduk seorang. Anak-anak dia pun tak boleh. Tinggal gitu. Pong mati. Tak ada dah, sekelamin dah mati. Lepas tu anak-anak, anak-anak ada rumah belakang dah, situ sini. Pong tinggal. Kalau anak tu yang nampak wawasan akhirat, tak apalah seperti depan masjid kita tu. Depan kedataya tu. Infakkan jadi tempat anak yatim duduk. Tak apa. Tapi takut anak kita, anak dan harta menjadi fitnah. Biar duduk gitu je. Ambo demo siapa pun, ambo terfikir juga. Ambo pun menjurus ke arah tu juga.
Mari fikir juga. Baik sesiapa dia pun itulah. Nak ayat ni. Itulah. Kita akan fikir lagu tu. Mula-mula kita dulu pada adatnya orang lelaki lah. Lepas tinggal isteri. Lepas duduk 2-3 lekor, dia pula. Lepas tu ngelah kali. Kita boleh bayarkan. Nak ayat ni. Harta dan anak aku jadi lagu mana. Kalaulah harta aku itu penuh keberkatan, jadi kerjaan. Tapi kalau harta aku tidak menjadi keberkatan, menjadi fitnah pada aku. Memikir tuan-tuan. Sebab tu jangan duduk sedap sangat lah ni. Orang ajuk mari masjid sembahyang subuh, orang buat kuliah ke apa, duduk rumahmu. Tak apa, tak ada. Sampai satu hari, maka terkenallah suara, keluarlah kamu daripada rumahmu dan tidak usah kembali lagi. Dan yang ketiga, naiklah kuda dan kamu tidak akan naik seperti itu selama-lamanya. Kamu akan menjadi sesuatu di dalam rumah yang penuh kesedihan. Maksud naik kuda, lah ni nak sahur ke dia. Naik. Mu sedang menanti satu saat ia sesuatu dalam rumah yang penuh kesedihan. Itulah. Kita sedang menanti-nanti untuk pergi ke alam barzah. Alam kubur. Nak gitu. Di sana penuh kesunyian. Siapa yang akan menjadi temanmu? Ialah Al-Quran. Siapa yang akan menjadi temanmu? Surah Al-Muluk. Apa kita baca lepas isyak. Terima kasih banyak syabas dan tahniah. Amba tengok, walaupun jari-jari amba ada, tapi amba tak tengok ada jemaah yang turun. Pasal setengah tepat tu, pasal alasannya dia tak pandai baca. Tak apa tak pandai baca, tapi kita ambil barakah surah Al-Muluk. Ambil berkat dia. Kita duduk pegang tak apa, tak pandai baca nak gitu. Mungkin Allah Ta'ala akan cetuskan dalam hati rasa tergeruk nak baca. Dan mungkin juga kalau Allah Ta'ala kehendaki, ada orang tu tak pandai baca Quran, tapi Yasin dia boleh baca. Pasal dia biasa dengar. Mungkin juga Al-Muluk dia tak pandai baca Quran, tapi dia boleh baca Al-Muluk. Amba ada anak murid amba, pertama kerja di Pahang dulu. Alif Bata tak kenal, tapi Yasin boleh baca. Macam-macam Allah Ta'ala beri orang. Kata-kata baca. Pasal dia nak pergi Mekah, dia baca. Syok Laming tu mari dia tak petai lepas asal mari dua. Bini dia pandai dah. Dia tu dia alih batal, tapi Yasin dia boleh. Apa? Pasal dia biasa dengar. Kata tak apalah ji, kata pergi Mekah nanti kan dah pandai Yasin je lah, baca lah. Nak begitu boleh Yasin. Alasan pasal dia biasa dengar. Wirid semaya bila kita ngapa wirid semaya. Tapi oleh kerana pasal kita mai semaya jemaah semua, kita boleh turut wirid lepas semaya, lepas ning. Bila kita ngapa? Pasal kita biasa dengar. Gitu juga surah Al-Muluk 30 ayat. Dah main tiap malam. Berhari-hari. Sebab itu bila pun orang sebut pala, kita boleh kata. Sebut pala kita boleh kata. Lama-lama kita boleh baca juga nak ayat. Allah Ta'ala nak amalan istiqamah, konsisten. Amalan yang berkekalan. Biar sikit pun tak apa. Pandai baca 30 juzuk, tapi sehari tengah hari tak baca kau sekarang habuk. Buat ke dia? Kurang-kurangnya tiap malam aku baca Al-Muluk. Ambil ke sudut tu nak ayat. Sebab itulah syabas dan tahniah. Terima kasih banyak. Sebagai contoh kepada tempat lain. Banyak dah. Amba pergi bila amba berkuliah. Amba tahulah. Bila amba pergi kuliah. Sebelum pada ni tak ada. Lepas tu bila pun itu, baru ada. Kita nak buat ratat ustaz, nak begitu. Macam ni lah. Maknanya kita pun tahu. Maknanya dia sudah jadi konsisten amalan dia selepas
Sehingga siapa dia sahaja yang jadi imam kuliah malam tu berakhir dengan al-mulk. Nak gitu. Comel nak gitu. Itulah teman kita nak. Sewaktu mayat itu dipikul di atas usungan, ia dipanggil dengan 3 kali jeritan. Wahai anak Adam, saat berbahagialah kamu jika kamu termasuk orang yang bertaubat. Betul lah mu, kalau mung tu termasuk dalam golongan tawabin, orang yang bertaubat. Masa mana mu bertaubat? Iaitu di akhir-akhir hayatmu, ketika mu berada dalam dunia dulu. Mu menginsafi. Mana tanda mu bertaubat? Tak apa mu tak sebut dengan mulut pun. Mu mula mari semaya Jumaat, mu mula mari dengan orang ngajar, mu mula belajar Quran, mu mula baca Quran. Yalah dah tu. Orang tak panggil taubat, isah orang panggil. Orang kampung panggil isah. Isah dari dia tu. Berubah dari dia tu. Menjuruh ke arah taubat dah tu. Nak air benda dah. Kau tengok ke zaman muda dulu. Lah ni lain dah nak kita. Jalan dah tu. Ciri-ciri orang bertaubat dah tu. Ciri-ciri orang bertaubat. Oh, kalau dulu kak begini, begini lah ni alhamdulillah dah nampak. Bini pun kata juga. Lain dah orang rumah demo. Alhamdulillah lah nak gitu. Oh, banyak dah sakit dah berubah apa begini. Dah tu, taubat dah tu. Betul lah mu dia kata kalau mu ni termasuk dalam golongan orang yang bertaubat. Ya Allah ya Tuhanku, tak adalah manusia yang paling jahat sekali aku lah ya Allah. Jika kita semaya taubat dekat, kita doa antara kita dengan Allah Ta'ala. Pertama sekali kita kunung ayat, kita lah yang paling jahat sekali. Ya Allah ya Tuhanku, tak adalah manusia yang paling jahat sekali aku lah ya Allah. Tak adalah manusia yang paling banyak dosa aku lah ya Allah. Tak adalah manusia yang paling banyak silap aku. Kalau mu tak tolong ampun dosa aku, siapa lagi ya Allah? Kalau mu tak tolong ampun dosa aku. Kita nak benar Allah Ta'ala seru kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Kita mati dalam keadaan tenang. Kita nak benar Tuhan seru kita dalam keadaan demikian. Jiwa yang tenang. Lagu mana mu nak suruh aku suruh mu dalam keadaan jiwa yang tenang? Ala bisikrillah. Tak ada lah cara lain kecuali mu kena ingat kat aku. Mana tanda mu ingat kat aku? Mulai macam mari rumah aku. Subuh, asar, maghrib, isya, subuh, mu kegilaan. Jadi orang gila dah. Mari tu ingat kat aku. Mu sudah jatuh cinta, sudah rasa kerinduan. Mari semacam. Ada semua. Gila dia ni. Noyak pagi kedah, petang kedah, malam kedah tutup pun mari. Gila mu. Siapa tahap dari mana? Mati dah tu yang kedah tu. Ada lagi. Gila berdoa kamu ni. Kita pun kita. Ya, ada orang ngajar, tak ada orang ngajar pun tunggu semacam. Biar gila kat arah tu. Dah itulah maknanya orang kata kacuh cinta dan rasa kerinduan. Saat berbahagialah kamu jika kamu termasuk orang yang bertaubat. Saat berbahagialah kamu jika amalmu baik. Di ujung-ujung ni penamatmu husnul khatimah. Mula-mula unggah tu masa orang siuk WC tembok tembok tu kita unggah habis kurang 10 meter sekarang nak sapa tu kita pecuk kecil pala-pala kapal pung hidung kita tu betul macam pung sapa kita dulu tengok dalam skrin tu kita nombor 1 tapi mula-mula jalan ni tak ada tak gerak dia ni nak dia ni honga mula-mulanya kira pung sapa kat 10 meter tu rehat ambil nyawa letak kat orang berkebut biar kita jadi kuro jangan jadi arnak. Ramai muda Tuhan lah tahu kau yang malah royak ya. Kau kenal dia tu. Dia mau carilah sejahat dia tu. Orang lain curi telur ya. Kau ingat lagi.
Hak tu curi dengan ibu-ibu. Hak ni nak ayat wi ngagogok fikir akli. Dia mencari orang curi setara tu. Orang curi telur dengan ibu ayah ya. Ni ngagogok. Tak nak royak nak ayat wi. Tuai tak kata apa duk kelepah. Fikir guk nak ayat. Tapi lah ni Allah Rabbi. Belum bah maya tu. Maya qada. Nampak? Itu dia kata. Berbahagialah kamu jika amalmu baik. Alakah comel lotel laginya jauh yang kecil lagi. Sepatut bila kita tu. Dia dua balik tu duduk gilipeh. Nah. Kita nak keluarkan produk-produk serama yang dapat. Bila comel ke apa, ambil siapa nak. Ada so kita kat jual, tak ada orang nak beli, ada ke. Oh, beli hak tu tak ada bel lah kitanya. Hak tu jangan jual, tu mahal saja. Asoko set ni. Saat berbahagialah kamu jika sahabatmu dalam keredaan Allah, dan alangkah celaka kamu jika para sahabatmu orang yang dimurkai Allah. Saing orang baik-baik dah weh. Saing orang semayang doa, saing orang dia dengar orang ngajar. Saing. Bila saing dengan orang baik-baik ni, dengan kita-kita duduk kedah. Kita duduk kedah. Kita ni perokok. Minum air sekali ngatuk email, ngatuk peti, ngatuk kodi. Dengan kita-kita orang ingat ke kita tak kodi hati. Kenapa? Kalau orang tak kenal mari, dengan kita-kita dia salah tunduk sini. Ya kita semalam baru curi rumah dia. Kenapa? Ibarat kita, apa pasal keliling kita tu saya. Pun kita orang juru saing dengan hak polis cari. Dengan kita-kita pun dalam wukat sebelum nak selesai. Boleh faham? Minyak air tak capu. Loh, ada dekat ada dekat. Air tak capu. Kau tak buat, kau saing saja ya, nak begitu. Pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Lah saing. Dia tu baru tengok orang duk cari. Mula kali kita-kita yang enggak dia nak begitu. Sebab tu kita kena saing dengan orang-orang juru nak begitu. Proses kita lah nak begitu. Jauh berapa mak begitu. Pas makan kawan dia tahu gitu. Dan oleh kerana itu cukuplah setakat ni dulu. Sambung lagi sewaktu mayat diletakkan untuk disolati, maka ia dipanggil dengan 3 kali panggilan. Bila nak semayang pun bunyi lagi suara. Nak oyaknya mayat sampai gitu mu. Tapi kita suka hilang. Jadi yang berasa itulah saja muslimin muslimat mati Allah Ta'ala. Pertama sekali untuk diri hamba dan amnya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi, kita ini bersiaran di Masjid Al-Hidayah Tauwe Amak, Masjid Itikaf pada Pak Amak, Pasir Putih, Kelantan. Dan muslimin muslimat di luar sana, sekiranya ingin berinfak dengan seberapa yang mampu, seberapa yang ikhlas, bolehlah infak dengan nombor akaun yang tertera di YouTube, di live kuliah Ustaz Muhtar di mana-mana sahaja. Jadi yang merasa itulah saja, Allah Ta'ala saja yang dapat membalas segala-gala yang kita lakukan itu. Akhirnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.